Assalamualaikum Roslin. Memang panas Roslin. Isu badminton dah hujung tahun nak sambut New Year. Ada pula isu-isu ni ya Roslin. Iya. Aduh, okey. Isu Zija kan Roslin nak tinggalkan Ya. BAM. Kalau tak ada angin, masa kan pokok bergoyang ya Roslin? Itu ungkapan yang boleh dikatakan tepat jugalah kan. Tetapi yalah, seperti yang kita tahu, kita dengar, itu sekadar yalah, desas-desus kabar angin. Sedangkan macam apa tu, Lizija sendiri pun dia pun tak tahu kan. Ya. Dia pun tak tahu benda ni mengaitkan nama dia, tetapi yalah, kalau tak ada angin masakan pokok bergoyang, macam itulah. Betul. Dan Roslin kan daripada pengalaman dulu sebagai seorang pemain, apabila ura-ura macam ni muncul, adakah ia akan menjadi realiti atau majority of the time akan menjadi realiti atau sebaliknya? Benda ni selalunya lah, kalau kabar angin, kalau selalunya memang angin tu kuat kan, selalunya memang akan jadi realiti. Selalunya lah. Tetapi yalah, mungkin kalau saya lihat dalam keadaan sekarang, bagi saya kalau betul benda tu berlaku, apa yang berlaku kepada Lizija, saya rasa Lizija harus memikirkan sebaik mungkin lah. Sebaik mungkin, kerana memang betul seperti yang kita dengar, kabar angin mengatakan ada orang yang maksudnya di luar tu banyak sponsor yang akan taja beliau kan. Tetapi bagi saya benda tu dia harus fikirkan yang mana dahulu. Sebab kalau ikutkan apa yang dia bagi tahu, dia fokus untuk Olimpik 2024 untuk mendapatkan gold medal. Jadi dia harus memikirkan yang ini terlebih dahulu berbanding dengan perkara-perkara lain, kerana apa yang dia ada sekarang ni, yang dia berada di dalam BM pun semua BM dah bagi dekat dia. Betul. Semua dah ada. Jadi apa lagi yang dia nak kan? Cuma dia harus fokus kepada latihan dia dan perbaiki apa kelemahan dia. Dari segi jurulatih pun dah mencukupi semua. Bagi saya bukanlah masa yang lama untuk Olimpik, hanya 2 tahun. Itu sekejap saja sebenarnya. Patah kilat sebenarnya. Dan kita 2 hari lagi dah sampai 2022 kan? Baik, Ya, Roslin, betul. menyentuh tentang pemain profesional, kerana kita lihat prestasi mereka, ialah bila dah keluar daripada BAM memang agak sukar lah. Kita nak kena cari penaja apa semua kan. Jadi tiada ketetapan ya. Tapi mereka nampaknya mencapai kejayaan di bumi Eropah. Tetapi apa yang mungkin menyukarkan mereka untuk prestasi mereka untuk konsisten? Satunya adalah mungkin dari segi sparring. Sparring partner dalam latihan. Ya. Sebab kalau macam single, mungkin kalau kita tengok sekarang pun tak ramai yang menjadi profesional. Kebanyakannya daripada double ataupun mixed double yang kita nampak sekarang ni. Selain daripada sparring, mungkin kengkangan daripada sponsor juga. Sebab bila kita menjadi seorang pemain profesional ni, untuk meyakinkan sponsor ataupun penaja untuk taja kita adalah kita produce result. Itu yang paling utama sebenarnya, untuk meyakinkan penaja. Jadi kalau result tu tak ada, agak sukar. Kemungkinan tak banyak kejohanan-kejohanan yang mereka akan sertai, kerana kekurangan orang cakap dana lah untuk pergi ke kejohanan tu. Kalau bandingkan pemain-pemain profesional di Europe kan Roslin, mereka macam tidak agak mudah untuk mereka mencapai kejayaan. Apa perbezaan kalau kita nak lihat pemain profesional di Eropah dan juga di Malaysia? Kalau kita lihat, kita ambil contoh macam Victor Axelsen. Sekarang ni dia dah berhijrah di Dubai. Dia berhijrah di Dubai. Dia sebenarnya rakas sparring dia memanggil beberapa pemain dari negara-negara Eropah ataupun Asia yang lain untuk bersama dengan dia. Jadi dekat situ saya rasa dia membiayai kos ke semua pemain-pemain yang dia panggil. Jadi di situ saya nampak advantage juga kepada dia.
kerana dia mempunyai rakan sparring yang berkualiti untuk diri beliau. Jadi mungkin ini yang nampak agak perbezaan yang ketara profesional di Europe dan juga profesional di negara Asia. Okey, itu antara faktor yang perlu diambil kira oleh Lizzie Jia jika benarlah ura-ura ini adalah akan menjadi satu kenyataan. Okey, satu lagi yang nak disentuh ya Roslyn mengenai perubahan struktur kejurulatihan BM. Apa pandangan Roslyn dan mampukah kita dapat saksikan kejayaan seperti negara-negara jiran macam Thailand, baru-baru ni Singapura, Indonesia? Okey, kalau yang kita tahu adalah ada 2 jawatan dalam pengarah teknikal yang kita tahu, iaitu Wong Chun Han bahagian untuk single, untuk persoalangan, dan juga Rexy Maneki untuk double. Jadi dekat sini yang saya nampak secara jujurnya lah, saya melihat sebenarnya kita harus menggunakan kepakaran Rexy itu untuk melatih pemain. Jadi saya pun agak sedikit terkejut juga jawatan yang disandang oleh Rexy Maneki, kerana kemungkinan saya rasa mungkin dia tidak turun ke lapangan untuk melatih pemain. Itu kemungkinan yang akan berlaku. Jadi sebenarnya apabila BM memanggil Rexy datang ke Malaysia, saya ingatkan dia diturunkan untuk melatih sebagai coach. Macam dulu kan? Kerana itu kepakaran beliau dan kita juga memang mengakui itulah Rexy Maneki, kerana dia dah pernah produce ramai player. Termasuk Pukengket Tambuyong, Zakri Latif, Farul Rizwan Tazari dan yang lain-lain. Dan apabila beliau pergi ke Thailand, itu juga yang dia laksanakan. Maksudnya dia menjadi coach. Jadi bila di sini dia menjadi pengarah teknikal, dia sekadar memantau. Itu yang kefahaman yang saya tahu tentang tugas beliau. Kekuatan Rexy lah apa yang Roslyn nampak, kekuatannya tidak digunakan sepenuhnya kerana dia sekarang sekadar memantau sahaja kan? Ya. Itu bagi saya agak merugikan lah sebenarnya. Betul. Terima kasih Roslyn, analisis yang cukup mendalam dan diharapkanlah tahun 2022 ni kita akan lihat peningkatan dalam skuad badminton negara. Terima kasih Roslyn. Selamat tahun baru. Okey. Selamat tahun baru.